Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan posting yang dibuat oleh Datuk Zahirin di Facebook beliau, yang mana saya amat tertarik dengan beberapa kali posting itu, yang mana daripada tadi saya lihat kenyataan yang dikeluarkan, yaitu KSU paling bodoh. Pernah kerajaan Malaysia ada beri permit keluarkan ekspor telur, Malaysia import telur dari negara lain. Dan kenyataan ini pada saya adalah rentetan daripada kenyataan-kenyataan rakyat yang mempertikaikan isu telur dalam negara kita ini tidak mencukupi. Sedangkan kita perlu pula mengimport telur itu daripada negara luar. Dan kita tahu di Singapura telur yang ada adalah daripada Malaysia. So, apa yang berlaku ni daripada kenyataan itu, saya juga melihat kenyataan dia 4 jam yang lalu. Yang mana kenapa terjadi ayam dikepuk mati tak makan. Malaysia kurang telur. Di Singapura telur Malaysia sepanjang masa ada. Sebab kita sebuah negara kurap. Siapa yang luluskan permit ekspor? Kerani cabut di kementerian atau office boy? Apakah ini telur ayam datang dan dihantar dari langit tanpa permit? Sekarang korupsi bukan kira jantan atau betina. Betina lebih teruk korupsi kerana banyak orang tak percaya dia kurap. Lagi pegawai betina sombong dan bongkak. Semua orang tahu. Maka KSN ini cepat-cepatlah dipindahkan KSU Kementerian Pertanian dan Terjaminan Makanan. Jika si betina ini masih jadi KSU, dia bukan peduli soal negara dan rakyat. Cukup tempoh pencen dan pencen beribu-ribu. Rakyat menderita tak dapat makan ayam dan telur kerana luar kemampuan, bukan hal dia. Jadi ini adalah yang saya baca di posting yang dibuat oleh Datuk Zahirin. Dan daripada kenyataan ini, saya mempunyai pengalaman juga bekerja di Jabatan Kerajaan. Dan apa yang saya lihat daripada kenyataan ini adalah bertepatan. Dan kita banyak pegawai-pegawai yang bekerja di Jabatan Kerajaan, umpamanya mereka-mereka yang menjawat jabatan tinggi, KSU seperti ini, kita tahu bahawa mereka kadang-kadang menggunakan kuasa. Dan akhirnya, jika perkara ini memang betul berlaku, saya harap YB Mat Sabu ambil tindakan segera kerana beliau adalah Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi perkara ini jangan dibiarkan berleluasa. YB Mat Sabu sebagai menteri yang berkenaan harus, kalau tidak diberhentikan pegawai yang seperti ini, harus ditukar dengan segera. Biar mereka tahu. Kerana ini adalah amat penting. Rakyat akan mengkritik kerajaan yang ada, sedangkan kita lalai. Inilah yang berlaku dulu apabila menteri kita tidak berjaya untuk mengimbangi kuasa yang telah pun mereka dapat. Mereka lupa bahawa mereka perlu melihat dan kalau perlu merombak yang ada di bawah itu, supaya mereka ini menjalankan amanah, bukan menjadi kaki bodek, kaki ampu, yang mana mereka mengeluarkan permit import, ekspor dan sebagainya sewenang-wenangnya, dan akhirnya negara sendiri tidak mendapat impak apa-apa, iaitu rakyat menderita. Telur tak ada, kita membeli telur daripada luar, sedangkan orang luar boleh menikmati kita punya telur ayam yang murah di tempat mereka. Dan kenapa saya lihat perkara ini adalah amat penting? Saya adalah orang yang juga duduk di Singapura dan saya terlalu lama di sana sewaktu COVID, dan saya juga tahu dalam keadaan telur kita di negara ini begitu susah. Hari ini pun mereka ada telur dan mereka tidak ada masalah. Jadi kita perlu hentikan perkara ini. Kita boleh import kepada mereka, tapi jangan sampai kita sendiri tidak ada. Ini adalah satu yang tidak baik. Jadi keputusan yang saya lihat dibuat oleh Datuk Zahirin ini, apabila membuat kenyataan seperti ini, saya yakin bahawa perkara ini memang terjadi. Dan satu perkara lagi yang saya faham, saya tidak benci kepada wanita, saya tidak benci kepada mereka yang nak menjadi pimpinan wanita. Tetapi inilah bentuk yang selalu saya juga rasa dulu, kerana pegawai atasan saya adalah orang wanita dan dia menggunakan kuasa mereka, yang mana kita rasa bahawa mereka ini tidak akan menjalankan rasuah. Mereka ini adalah orang baik. Dengan mereka menutupi diri mereka yang kita tahu, kita tidak yakin bahawa dia adalah seorang yang menjalankan kerja seperti itu. Tetapi hakikatnya kita perlu berhati-hati. Siapa pun, tak kira jantan atau betina, memang wajar kita hentikan mereka-mereka ini, ataupun kita buat risikan kepada mereka ini. Jika mereka melakukan kerja yang salah, maka kita perlu hentikan hikmat mereka, bagi pengajaran kepada mereka, kerana kita tidak mau perkara ini. Sebab itu dulu saya, sewaktu saya bekerja, terjadinya perkara seperti ini. Tetapi dengan
kuasa Tuhan juga. Saya juga berhenti daripada jabatan kerajaan dan saya cuma berharap ada pengajaran akan berlaku selepas itu. Dan akhirnya pegawai-pegawai saya ini yang seorang pegawai atasan saya diberhentikan kerana terlibat SPRM, siasatan SPRM, dan diberhentikan segera. Yang seorang lagi pegawai saya yang perempuan ini yang begitu angkuh, yang begitu gah sebelum itu, diberhentikan hari ini menjadi tukang sapu sampah. Walaupun saya tidak menghina, tetapi itulah akibatnya, yang mana kamu merasakan bahwa kuasa itu tidak ada yang melebihi kamu, tetapi akhirnya kamu akan malu sendiri jika kamu merasakan bahwa kamu punya kuasa melebihi daripada Tuhan. Inilah yang berlaku hari ini. Dan akhirnya itu pengalaman yang saya nak share sedikit. Dan akhirnya beliau nak berjumpa dengan saya hari ini pun dah naik malu. Kerana dulu kamu menghina orang seolah-olah kamu lah big boss yang tidak akan jatuh pangkat kamu. Tapi hari ini kamu menjadi seorang sapu sampah, jadi cleaner. Dan inilah akibat dia waktu kamu berkuasa. Jadi saya harap pegawai-pegawai yang seperti ini, KSU yang seperti ini, perlu kita hentikan. Bukan saja di kementerian yang penting seperti ini, tetapi di kawasan, di kementerian-kementerian lain. Kerana saya tidak nak kita rakyat nih, kita yang berjuang, pemimpin politik nih yang berjuang setengah mati untuk memperbetulkan keadaan. Tetapi masih ada lagi pegawai-pegawai kerajaan ataupun pegawai-pegawai yang dinaikkan, mungkin juga yang melibatkan lantikan-lantikan politik, mengambil kesempatan di atas mana-mana kerajaan yang terbentuk. Jadi mereka fikir bahawa pimpinan-pimpinan baru politik ini tidak melihat ke bawah ataupun mereka tidak nampak benda-benda ini, maka mereka sewenang-wenangnya. Ini adalah satu taktik mereka juga untuk mereka terus menjalankan operasi-operasi mereka untuk mengeluarkan permit-permit yang pada saya menyusahkan kerajaan yang ada. Hari ini, betul, kalau nak cerita tentang harga telur di Singapura ni, saya memang sangat berpengalaman. Dan kalau nak besok video dia pun saya akan keluarkan. Jadi jangan pimpinan politik kita membiarkan KSU yang seperti ini. Maka perlu dihentikan ataupun ditukarkan ke tempat lain. Ataupun turun pangkat dia. Jangan kita membiarkan. Harus ada tindakan tegas kepada mereka-mereka yang seperti ini. Saya tidak nak mereka menggunakan kuasa mereka. Dan akhirnya mereka mendapat pencen beribu-ribu. Tetapi rakyat tersiksa. Dan mereka sendiri mendapat lava daripada kerja gila yang seperti ini. Dan saya lihat daripada apa yang saya lihat video yang dipaparkan oleh Datuk Zahirin ni, yang mana ada budak daripada Singapura mengatakan bahawa terlalu banyak berlambak-lambak di setiap supermarket sampai 2-3 lot dia punya tempat tu untuk letak telur daripada Malaysia ni untuk dijual di sana. Sedangkan di Malaysia kita komplain telur tak ada. Jadi saya harap YB Mat Sabu ambil tindakan segera dengan perkara ini. Jangan sambil lewa. Saya tak nak seperti mana dalam Kementerian Pertahanan dahulu. Kerana saya sebagai ahli politik hari ini dan melihat ke arah Kementerian Pertahanan itu, yang mana saya sendiri pernah berada di Kementerian Pertahanan, dan saya tidak naklah terlalu sambil lewa. Saya harap kuasa politik yang ada itu gunakan sebaik mungkin. Jangan terlalu lihat di atas saja, tetapi lupa bahawa ada lagi tanggungjawab di bawah itu. Sebagai big boss harus dilihat. Ingat, kita dalam politik tidak semestinya di atas hari ini, dan mungkin bila-bila masa di bawah. Waktu itu baru menyesal tidak berguna. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.